Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat-taysir wa tughliqu biha 'anna abwab asy-syarri wat-ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-faslu ats-tsalitsu fi maqalatihim ad-dallah ala ma'ani al-hikmati al-muta'alliqati li hadzal ilmi. Bermula pasal yang ketiga pada menyatakan beberapa perkataan yang menunjuk ia atas beberapa makna hikmah yang bergantung ia dengan ini ilmu. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia-Nya, curahan rahmat-Nya. Dapat lagi kita bertemu dengan kitab Qatrul Ghaisiyah ini setelah hampir setahun kita tak bertemu. Rasa saya terakhir kita bertemu dengan kitab ini bulan 3 tahun 2018. Sekarang bulan 1 2019. Tuan kira tengok dekat setahun kita tidak bertemu kerana kita putus jodoh saat. Alhamdulillah, jodoh kita kembali balik.
Tetapi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita ditemukan kembali. Tetapi macam dengan kita ni semua jugalah, kita terpaksa ke dalam engkau. Iaitu tuan-tuan tengok di muka surah 19. Pada katanya al-fazlu tsalitsu fi maqalatihim ad-dallah ala ma'ani al-hikmah al-muta'alliqah bihadzal ilm. Baik. Kenapa saya langkau? Pasal dendam. Dan puan-puan hadirin hadirat sekalian, kerana ada tempat yang saya rasa tidak sesuai kita kongsikan. Kerana dalam kitab ini dia ibarat macam dengan sungai. Ada tempat yang cangkal, ada pula tempat yang dalam. Jadi asalnya tidak sesuai untuk kita bincangkan bagi peringkat kita. Jadi terpaksa dilangkaukan sedikit saja. Kan? Baik. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita tengok pada muka surah 19 pada katanya bermula pasal yang ketiga pada menyatakan beberapa perkataan yang menunjuk ia beberapa perkataan tu yang menunjuk atas beberapa makna hikmah yang bergantung ia makna hikmah dengan ini ilmu, yakni dengan ilmu tasawuf ini. Baik tuan-tuan puan-puan, jadi dalam pasal yang ketiga ini Tuan Husin Qadah yang ialah penyusun dan juga pengarang kitab ini, dia mendatangkan beberapa perkataan hikmah, ucapan karamah, kan, yang dimana perkataan hikmah itu beredar dan juga berkisar di atas ilmu tasawuf yang kita bincang ini. Tetapi kebanyakan perkataan beliau mengambil daripada perkataan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, daripada kitab hikam Syekh Ibnu Athaillah, iaitulah Al-Hikam Al-Athaiyah. Nah, baik. Jadi tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, sebelum daripada kita nak masuk membincang mengenai hikmah-hikmah yang dia datangkan di dalam pasal yang ketiga ini, maka terlebih dahulu saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, apa makna hikmah. Kan? Kerana perkataan al-hikmah ini banyak terdapat dan juga terkandung di dalam Al-Quran. Di antaranya ialah di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul hikmah." Kan? Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Itu dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebut juga perkataan hikmah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tengok sebut hikmah. Baik. Dan ada juga Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat yang lain, yu'til hikmata man yasha.
faqad utiya khairan katsira. Kan? Dan ada lagi di tempat-tempat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan al-hikmah. Kalau begitu, hikmah ni apa makna? Kan? Jadi satu hikmah, bila banyak hikmah dipanggil hikam. Yang kita dah panggil Hikam Ibnu Athaillah, Hikam Abi Madian, Hikam Ibni Ruslan, Hikam Haddadiyah, Imam Haddan, Abdullah Haddan, Hikam Ghausiyah, Hikam Rifa'iyah, banyak lagi hikam yang lain. Tetapi yang paling masyhur, yang paling famous kelima kita mengaji Hikam Athai, dia panggil Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Ini yang paling masyhur, yang paling ramai diketahui, dipelajari, kan? Baik. Kalau begitu tuan-tuan, puan-puan, apa makna hikmah? Hikmah, kalau kita ambil di segi maknanya bijaksana. Bijaksana. Sebab itu seorang yang bersifat dengan hikmah dipanggil hakim, orang yang bijak. Maka Allah Subhanahu wa taala itu salah satu daripada namanya ialah Al-Hakim, Tuhan yang Maha Bijaksana. Itu. Baik, lalu bila ditanya apa makna bijaksana ni? Bijaksana ni ialah orang yang meletakkan suatu sekena pada tempatnya dan sesuai pada masanya dan waktunya. Itu orang yang bijak. Contohnya seperti mana ketika dia bercakap, maka dia bercakap, cakapan yang dia bercakap itu kena dan sesuai pada masa dan juga pada tempat. Maka itu namanya orang yang bijak. Orang yang bijak. Tetapi kalau kita bercakap satu masalah yang tak sesuai pada tempat, tak kena pada tempat, tak sesuai pada peringkat, dan orang panggil label seseorang itu tak nama bijak. Itu tak nama bijak. Ini maknanya hakim, orang yang bijak. Baik. Kalau begitu, pada mentafsirkan, yakni pada menerangkan makna hikmah itu ada khilaf ulama di atas beberapa qaul, beberapa pandangan dan pendapat ulama. Ada ulama mentafsirkan hikmah itu dengan makna Al-Quran. Ada ulama mentafsirkan hikmah itu dengan makna Al-Quran. Seperti mana dalam ayat tadi, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Diberikan hikmah itu kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, dan sesiapa yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya dia diberikan kebaikan yang banyak, kebaikan di dunia dan juga di akhirah. Kan? Baik. Kalau mengikut setengah ulama tafsir mentafsirkan hikmah dengan makna Al-Quran. Pasal apa ditafsirkan hikmah dengan makna Al-Quran?
kerana dalam Al-Quran sendiri memberitahu kata Quran ini penuh dengan hikmah. Mana dia dalilnya? Dalilnya dalam surah Yasin. Tuan-tuan dah baca tiap-tiap malam Jumaat, hari Jumaat nak turun di Mekah buat umrah kan? Anak nak masuk universiti, kakak anak nak masuk pusat serenti, dia tak baca kan? Tapi kalau anak masuk universiti baca apa dia? Yasin tu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tu demi Al-Quran Al-Hakim yang penuh dengan hikmah, yang syarat dengan hikmah. Tengok. Sebab itu ada ulama mentafsirkan hikmah dengan makna Al-Quran. Baik. Ada pula ulama mentafsirkan hikmah dengan makna al-fahmu fil Quran, iaitu faham apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu orang ada hikmah. Maka orang yang faham segala apa yang ada dalam Quran, itu orang hakim, bijak dia panggil. Dan itu baru nama orang yang bijak. Tapi hari ini kita letak bijak kat siapa? Tak sesuai kita letak tu. Salah. Dia tu bijak sungguh apa? Boleh kelentong orang. Kok tu dia tak bijak? Tak kena. Sebab bijak ni ialah al-fahmu fil Quran. Faham dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Itu orang yang bijak. Orang yang dapat memahami apa yang ada dalam Quran. Itu orang yang bijak sebenarnya. Tapi hari ini kata dia tu bijak sungguh. Bijak ke mana? Kelentong. Macam tu. Bijak kelentong itu. Letak bijak tak sesuai, tak kena ada tempat. Maka orang yang meletakkan satu perkara tak sesuai, tak kena pada tempat, itu orang tak bijak dia panggil. Kalau orang bijak, dia meletakkan satu perkara, dia bercakap satu perkara, dia buat satu perkara, kena pada tempat, itu bijak. Nah, itu bijak nak dia. Baik. Sebab itu kalau kita lihat dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepadanya satu golongan manusia yang mengambil ketul batu ataupun menghempakkan kepalanya di ketul batu sehingga pecah, berkecai, berderai kepalanya itu. Lalu jadi seperti sedia kala balik. Dia hempamnya, dia hentuknya lagi dengan ketul batu. Kan? Baik. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, kalau sekarang lah kita tengok seorang itu dia hempuk kepala dia dekat batu, dekat tiang, ataupun dia ambil ketul batu hempuk kepala orang cerdik ke bodoh? Jawab saya. Macam itulah ibarat. Sebab itu dalam kitab Isra Mi'raj, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dia menyebut begitu. Itu orang tak cerdik. Kalau orang cerdik dia tak hempuk kepalanya kat ketul batu. Kalau orang cerdik dia tak hentuk kepalanya dekat tiang, ataupun dia tidak mengambil ketul batu hempuk kepala, itu orang tak cerdik. Orang cerdik dia tak buat begitu. Kan? Maka demikianlah tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, orang yang hempuk kepala dengan ketul batu ataupun dia hempukkan kepalanya di ketul batu itu,
Nabi kita bertanya, siapa itu Jibril? Itulah orang yang berat kepalanya, tidak mau sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia ada 10 keping PhD, tapi dia tak sujud pada Allah, dia tetap bodoh, bukan bijak, bukan cerdik. Nah, bukan bijak, bukan cerdik, itu namanya. Sebab apa? Dia tidak letakkan kepala itu, bukan orang dia tidak letakkan kepala itu pada tempat yang sepatutnya. Kan? Jadi orang yang bijak ini ialah orang yang meletakkan satu perkara sesuai pada tempat, kena pada masa. Itu orang yang bersifat dengan hikmah. Baik, tak apalah, ada banyak lagi tafsiran ulama. Jadi saya tak nak panjangkan. Dan maka terakhir yang dipilih oleh majoriti ulama di antaranya ialah Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Nawawi memilih yang mengatakan bahawa hikmah itu ialah dengan makna al-ilmun nafi'u as-sahihu. Hikmah itu ialah kena pada ilmu yang memberi manfaat, lagi ilmu yang betul, sahih, betul. Itu makna hikmah. Kalau begitu, kita tafsirkan Al-Quran, yu'til hikmata man yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Dengan makna Allah Ta'ala memberikan ilmu yang memberi manfaat akan sesiapa yang dia kehendaki daripada kalangan hamba-Nya. Maka Tuhan sebut lagi, wa may yu'tal hikmata, dan sesiapa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya hikmah, yakni sesiapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya ilmu yang memberi manfaat, faqad utiya khairan katsira, maka orang itu diberikan kepadanya kebaikan yang banyak, yakni kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Itu tuan-tuan perempuan, hadirin hadirat sekalian, kan? Baik, jadi di situ dapat faham beberapa perkara. Apa dia? Nak tahu kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu sayang kat kita macam mana, ataupun kita nak tahu apa alamat dan tanda kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu sayang kepada hamba dia bagaimana. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tanda Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada seorang itu Tuhan bagi harta banyak. Tak. Jangan kita kata, oh kawan ni Tuhan bagi harta banyak, Tuhan sayang dekat dia. Tak. Kalau kata Tuhan sayang, itu tanda kata Tuhan sayang, Tuhan bagi harta banyak. Kalau gitu, orang kafir lebih banyak lagi harta daripada kita. Oh, jadi mana Tuhan sayang ke orang kafir? Tak mesti. Bukan alamat kata sayang Allah, tanda sayangnya Allah kepada seorang itu, Allah Ta'ala bagi dia itu menakluki dunia. Tak juga. Tetapi tuan-tuan, kalau kita nak tahu kata Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada seseorang itu, Allah Ta'ala beri hikmah kepadanya. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu yang memberi manfaat kepada dia. Apabila dia dapat ilmu itu, maka dia faham apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Allah Ta'ala tegah, maka dibuatnya, dikerjakan segala apa yang disuruh oleh Allah, ditinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dapatlah
khairan katsira, dibanding kebaikan yang banyak, kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Dan coba kita perhatikan pula di dalam satu hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Hadis ini kita bisa dengar selalu orang baca. Hadis ini juga terdapat dalam Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah yang tuan-tuan dah pelajari dalam daurah, dalam pengajian. Tuan-tuan dah pelajari. Nabi kita sebut, "Man yuridillahu bihi khairan." Sesiapa yang Allah Ta'ala mengendaki kepadanya itu kebaikan. Nabi kita sebut khairan. Orang mengaji kalimah dia panggil isim nakirah, kan? Maka nakirah di sini dia panggil nakirah apa? Nakirah tankir li ta'zim, tankir li taksir. Dengan mana khairan aziman, dengan mana khairan kasiran, khairai dunia wal akhirah. Dengan mana sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki dengannya itu kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar, yakni kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Apa Tuhan bagi dekat dia? Yufaqihu fiddin. Pasti Allah Ta'ala memberi kefahaman kepadanya pada agama. Dia faham pada usul agama, dia faham juga pada forum agama. Dan insyaAllah bila faham pada usul agama dan juga pada forum agama, insyaAllah akan dapat kebaikan dan kebanyakan yang banyak. Tak faham ilmu, inilah ilmu di mana kan? Ini ditafsirkan oleh majoriti ulama, antaranya ialah Al-Imam An-Nawawi pada mentafsirkan apa makna hikmah. Hikmah dengan makna al-ilmu an-nafi'u as-sahihu, dengan ilmu yang memberi manfaat lagi sahih, lagi yang betul. Baik tuan-tuan puan hadirin hadirat sekalian, bagaimana pula kita nak mengenal, nak tahu ilmu yang kita belajar itu memberi manfaat kepada kita, apa alamat dan tanda? Sebab kita kata, oh semua ilmu manfaat, tak ada yang tak manfaat. Sebab manfaat ni maknanya berguna. Manfaat ni maknanya berguna. Semua ilmu berguna untuk kita. Kita belajar ilmu pertukangan berguna untuk kita, untuk kita nak bertukang. Kita belajar ilmu internet, memang zaman sekarang zaman internet, memang berguna kepada kita, nak guna. Jadi itu semua manfaat. Maka tuan-tuan, puan-puan, kita nak tahu ilmu itu memberi manfaat, kita kena letak pada timbangan darajah syarak. Tak boleh kita letak pada timbangan akal, timbangan adat dan juga yang lainnya. Tetapi kita kena timbang dengan mizan syar'i. Tetapi darajah syarak. Tengok syarak kata macam mana. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut bagaimana, apa makna ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat. Maka kita lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa semua kelebihan yang Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran mengenai kelebihan ilmu. Contohnya seperti dalam ayat Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat
mengangkatkan semua orang yang beriman di antara kamu. Dan juga Allah telah mengangkatkan orang-orang yang diberikan ilmu. Allah angkatkan darajat, beberapa darajat. Sehingga kata ulama, yaitu sampailah kepada 500 darajat. Macam-macam lagi ada pandangan dan pendapat ulama. Lebih yang orang yang mempunyai ilmu amanah. Maka di sinilah ulama menyebut antaranya ialah Ibnu Abbas Al-Ifzi mengatakan semua kelebihan ilmu Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, kelebihan ilmu yang Nabi kita sebutkan dalam sabdanya dalam hadis, itu semuanya kembali kepada ilmu yang memberi manfaat. Maka cuba tengok kita Bidayatul Hidayah yang tuan-tuan pelajari baru-baru ini kan, dengan Abuya kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dalam apa kata Imam Ghazali pada mentarifkan, mendefinisikan ilmu yang memberi manfaat, ada kata tak lupa atau masih ingat? Kan tuan-tuan bagi pengajian baru ni kan, ada Syekh Fahmi Zamzam baca kitab Bidayatul Hidayah, itu terjemah daripada kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka dalam kitab itu Imam Ghazali menyebut apakah itu ilmu yang memberi manfaat. Maka katanya ilmu yang memberi manfaat itu salah satunya ilmu yang menambahkan rasa takut dan gerun hati kita kepada Allah. Bila kita belajarnya, maka kita tambah rasa takut pada Allah. Maka ilmu yang kita belajar itu manfaat. Nama dia. Bila kita pelajari satu ilmu tu, kita rasa kejut hati, gerun hati kita. Bahasa Kedah, bahasa Bali ni panggil sayau hati kita, rasa sayau kan. Tu panggil sayau hati. Faham tak sayau? Kalau tak faham tu tak tahu kau Bali. Sayau hati kita, Allah sayau lah, takutlah. Kalau bahasa sekarang ni panggil bimbang hati, resah hati, tak tenteram hati, takut Allah murka, marah ke atas kita. Baik tuan tengok, kita belajar ilmu, adakah kita semakin dekat kepada Allah atau sebaliknya? Kan? Asal itu Imam Ghazali datangkan dalam kitab Ihya-nya, dia menyebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'dan. Siapa yang bertambah-tambah ilmu tetapi tidak bertambah petunjuk dia, tidak bertambah takut, tak tambah resah, tak tambah sayang, ilmu bertambah, daurah satu daurah habis, daurah satu daurah, tapi tak rasa takut pada Tuhan, tak bertambah. Tapi kita rasa berani lagi dengan Tuhan, nak melawan Tuhan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Tidak bertambah melainkan bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan dekat kita dengan Tuhan. Sebelum kita ada lagi inilah tuan-tuan dan hadirin hadirat sekalian. Jadi sepatutnya kalau kita dah tahu ilmu itu
memberi faedah atau memberi manfaat atau tidaknya. Tengok apabila tiap-tiap kali bertambah ilmu kita, maka tengok bertambah dah takut kita dan bid'ah kita terhadap ancaman siksa azab Allah, keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok situ. Yang kedua, Imam Ghazali juga menyebut, saya petik sikit-sikit saja, tuan-tuan balik rojok balik dalam kitab Hidayatul Hidayah itu. Antara ciri kata ilmu itu memberi manfaat, memberi faedah dengan kita pelajarinya apa? Iaitu apabila kita pelajarinya, maka dia akan menambahkan lagi kemar kita kepada akhirah. Bila kita pelajarinya, bertambah gemar kita, suka kita kepada akhirah. Itu tanda kata ilmu. Bila kita pelajari itu bermanfaat dan juga memberi faedah. Yang ketiga, apabila kita mempelajari ilmu itu, dia sedikitkan gemar kita kepada dunia. Sedikitkan gemar kita kepada dunia. Atau apa nak mahu dah kepada dunia ini, sikit-sikit saja, qadar yang perlu saja. Itu tanda memberi faedah dan juga memberi manfaat. Saudara, saudara.
Baik tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, saya tambah satu lagi, iaitu kata Imam Ghazali, untuk kita nak mengenal pasti ilmu itu memberi manfaat, iaitu apabila kita mempelajarinya, maka kita dapat lihat keaifan diri kita sendiri. Di situ bila kita pelajari ilmu tu, kita nampak Allah banyaknya kekurangan aku, banyaknya aib aku, banyaknya kecelakaan aku, banyaknya kecacatan yang ada pada diriku. Kita nampak kekurangan kita, nampak aib kita, nampak kelebihan yang ada pada diri kita, kekurangan yang ada pada diri kita. Itu nampak. Tapi kalau kita pelajari ilmu tu, kita nampak orang lain semua lekeh, kita seorang yang hebat. Ini yang berlaku kepada ahli ilmi. Ini tidak makan fitnah ilmu. Kita hari ini kita dah belajar kelebihan ilmu, tetapi kita tidak belajar apakah fitnah ilmu. Di antara fitnah ilmu, iaitulah tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, kita nampak orang lain semua tak tahu, kita seorang yang tahu. Kita nampak orang lain semua jahil, buat tak kenal, kita seorang yang alim yang buat kena. Itu dipanggil fitnah ilmu. Fitnah ilmu. Kita nampak kita buat tu, kita bertindak satu perkara tu kena dah, oleh semua tak kena. Ini fitnah ilmu. Maka kalau kita nak mengetahui ilmu yang kita pelajari itu manfaat atau tidak ada manfaat, kita tengok. Kalau kita pelajari, maka kita semakin nampak kekurangan, keaifan, kesilapan, kecelakaan dan kecederaan yang ada pada diri kita sendiri. InsyaAllah itu manfaat. Banyak lagi yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu. Ataupun tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, boleh juga lihat di dalam kitab Hidayatul Salikin yang itu dikarang oleh Syekh Abdul Somad Al-Balimbani, di mana kitab Hidayatul Salikin itu juga terjemahan daripada kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tengok situ. Baik, itu tanda ilmu manfaat. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, satu perkara lagi saya nak bincang dengan tuan-tuan, iaitu apa faedah kita mempelajari hikmah ulama ini, kan? Apa faedah kalau orang tanya, kenapa kita pelajari kitab Hikam Ibn Athaillah, Hikam Abi Madian, Hikam Ibni Ruslan atau Arsalan, Hikam Haddadiyah Imam Abdullah Haddad? Lebih baik kita pelajari Al-Quran atau kita pelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tinggal Al-Quran, tak mengaji tafsir? Kenapa kita tidak mengaji hadis, mengaji hikam? Contohnya, kalau orang tanya begitu, tuan nak jawab apa?
Tak jawab apa kalau orang tanya kita, oh alah tak ngaji kita tafsir, tak ngaji kita ikam. Awak tak ngaji kitab Sunan Sittah, hadis sahih Bukhari, Muslim dan lain-lainnya lagi. Kenapa ngaji kita ikam? Maka kita jawab juga tuan-tuan, kerana hikam atau hikmah itulah dia bagi isi Al-Quran, itulah isi bagi sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran syarat dengan hikmah, dalam hadis Nabi sunnah nabawiyah, hadis Nabi ahadis nabawiyah qauliyah fi'liyah, semuanya ada hikmah. Kerana semuanya itu adalah ilmu yang memberi faedah dan juga yang memberi manfaat. Kan? Maka ulama bercakap dengan cakapan hikmah ini semua berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok lagi. Maka kesan dan faedah daripada kita mempelajari hikam atau kalam-kalam hikmah itu tuan-tuan, hati kita dihidup. Hati kita yang keras akan jadi lembut. Hati kita yang sempit akan jadi luas. Itu hasil atau faedah daripada kita mempelajari hikam, kata-kata hikmah, ucapan karamah ulama. Orang yang hatinya tertutup, insya-Allah akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hatinya keras, insya-Allah akan jadi lembut. Orang hatinya yang panggil sempit, maka insya-Allah akan lapang dada dan hatinya luas. Seterusnya begitulah bagi kesan daripada kita mempelajari hikmah. Kan? Sebab itu Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, ya bunayya jalisil ulama'a wa zahimhum bi rukbatayka fa inna Allah ta'ala yuhyil quluba bi nuril hikmati kama yuhyil arda bi wabilil matari. Kata Luqmanul Hakim. Perkataan ini diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Tengok dalam Ihya Imam Ghazali. Imam Ghazali meriwayatkan kata Imam Hakim ini, Hakim panggil Luqmanul Hakim ini, dengan katanya, wahai anakku yang tercinta, hendaklah engkau duduk bersama dengan alim ulama, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan segala hati yang mati itu dengan cahaya hikmah, cahaya ucapan-ucapan hikmah, kalam-kalam tausiah, kalam-kalam nasihat, pesanan para alim ulama. Tuhan hidupkan hati-hati yang mati, Tuhan hidupkan hati-hati yang keras jadi lembut, hati yang mati jadi hidup, hati yang sempit jadi lapang, hati yang kotor jadi bersih. Tuhan hidupkan balik hati-hati itu. Bandingannya, perumpamaannya seperti mana? Kama yuhyil arda biwabilil matari, sebagaimana atau seperti mana Allah Ta'ala menghidupkan bumi yang kering kontang, bumi yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tuhan hidupkan dia dengan turunnya air hujan. Tengok tanah kering sampai kering kontang, gerah tanah mereka, tak ada tumbuh-tumbuhan. Tapi apabila Allah Ta'ala menurunkan hujan dari langit, maka tanah itu jadi basah, lalu dia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau hidup. Maka demikianlah tuan-tuan dan puan hadirin hadirat sekalian,
Kalau kita hadirkan diri kita dalam majlis alim ulama, kemudian ulama mempesan, mewasiatkan kepada kita, maka sedikit-sedikit hati kita akan hidup dibasahi, disirami dengan nur hikmah, bagi cahaya hikmah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada cahaya di dalam hati, mudahlah kita nak fahami apa yang disampaikan oleh ulama tersebut. Ini satu nasihat kesan daripada kita dan pelajari kalam hikmah tersebut. Baik, dan begitu juga tuan, kesan daripada kita mempelajari hikmah ini, bagi kita akan dapat pertambahan yang baru. Itu seperti mana nasihat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu kepada anaknya yang bernama Abdullah. Kan, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal kepada anaknya yang bernama Abdullah? Ya waladi, wahai anakku, kan, alaika bimujalasati haula'il qaum, hendaklah engkau itu mulazamah, berterusan, berpanjangan duduk dengan kaum-kaum ini. Maksud kaum-kaum ini itulah ulama sufi, ulama tasawuf. Duduklah dengan mereka, duduk dalam majlis mereka, jangan tinggalkan majlis mereka. Kerana apa? Fa innahum zadu alaina, kerana mereka itu menambahkan kepada kita ini al-khasyiyata, rasa takut kepada Allah, bimbang kepada Allah, yakni takut kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wal khasyata wal haibata, dan mereka juga menambahkan rasa haibah, gerun, kecut hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal muraqabata, dan mereka juga menambahkan kepada kita ini muraqabah, senantiasa kita pantau ataupun kita tahu seolah-olahnya Allah Ta'ala sedang memerhatikan segala gerak-gerik kita, keadaan kelakuan kita di mana-mana kita berada. Kan? Wa uluwil himmah, dan mereka juga menambahkan kepada kita ini himmah yang tinggi. Apa makna himmah yang tinggi? Al-himmatu al-muta'alliqatu billah duna siwa, yaitu cita-cita hati kita hanya bergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tidak bergantung kepada yang lainnya. Ini dibagi kesan daripada kita mempelajari hikmah. Baik tuan-tuan puan-puan, yang terakhir saya nak meriwayatkan perkataan Imam Malik bin Anas Al-Asmuhi, Imam Daril Hijrah, Imam Mazhab. Dan satu ketika Imam Malik bin Anas pernah ditanya mengenai hikmah, yakni bagaimana seorang itu nak dapat hikmah, apa caranya. Ini tuan-tuan perempuan, kalau kita nak dapat hikmah, ada caranya. Bila kita dapat hikmah, insya-Allah kita dapat kebaikan yang besar, kita dapat kebaikan yang banyak, yakni kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Dan buat perkara ini, kerana ini adalah fatwa Imam Malik bin Anas Al-Asmuhi, dipanggil Imam Daril Hijrah, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadisnya. Yushiku ayatriban nasu aqbadal ibil, yatlu
yatlubuna al-ilma fala yajiduna a'lama min alimil Madinah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Imam Malik, kan? Hampir-hampirlah manusia itu memukul perut unta. Apa makna memukul perut unta? Kalau orang dahulu bila nak pergi satu tempat nak atas unta, kaki mereka tu ketuk, kan? Pasal mereka itu memukul perut unta, yatlubuna al-ilma, kerana mereka nak cari ilmu. Maka mereka ketuk, orang panggil perut unta pergi cari ilmu kata tempat. Maka Nabi kita sebut wala yajiduna a'lama min alimil Madinah, maka mereka tidak mendapati orang yang lebih alim selain daripada alim Madinah. Siapa alim Madinah? Imam Malik bin Anas al-Asbuhi radhiyallahu anhu. Maka orang bertanya kepada Imam Malik bin Anas al-Asbuhi, kan, bagaimanakah cara nak dapat hikmah ini? Maka apa kata Imam Malik tentang Imam Malik tersebut? Satu perkataan, katanya man zahada ma zahada abdun wattaqa. Sebut ini, ma zahada abdun wattaqa illa antaqahu Allahu bil hikmati. Maksudnya apa? Seorang hamba itu tidak zuhud, seorang hamba itu tidak bertakwa, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mempetuturkan dia dengan hikmah. Dengan apa? Dengan makna, tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, kalau kita nak diberi oleh Allah Ta'ala akan hikmah, supaya kita bercakap dengan hikmah, kita bertindak dengan hikmah, kita buat dua perkara saja. Yang pertama, zuhud. Yang kedua, taqwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ni, kita zuhud, kita bertakwa, insya-Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan bagi menuturkan atau memberi kepada kita hikmah, maka kita dapat bercakap betul-betul dengan hikmah, dengan penuh bijak, kebijaksanaan. Baik, ini satu cara. Ada lagi cara-cara yang lain yang ada, saya tambah dua lagi. Yang kedua, iaitu kata ulama, untuk kita nak dapat hikmah, kan, maka kita kena perbanyakkan amal kita pada ketika sunyi, tak ada orang, buat lebih banyak daripada kita beramal pada tempat khalayak ramai. Kita ini suka nak beramai ketika khalayak ramai, kan? Orang ramai baru kita semangat nak buat ibadat banyak. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Pagi-pagi semayang pula. Macam kita pergi di Mekah, di Madinah, kan, tengok orang pakai semayang, kita semayang tak ponti. Tengok orang Arab baca Quran, kita baca Quran juga. Walhal balik di rumah kita Quran tak baca, yang baca WhatsApp tu abang, kan? Maknanya kita beramai ini lebih banyak ketika di khalayak ramai, tapi waktu ketika sunyi-sunyi kita tak beramai. Macam mana nak dapat hikmah? Cara nak dapat hikmah, kata ulama, ayyakuna amaluhu aksar fi sirri min amalihi fil alaniyah. Amal seorang itu mesti lebih banyak pada waktu ketika sunyi, tak ada orang, lebih banyak daripada amalannya pada ketika terang-terangan, yang di hadapan khalayak orang ramai. Pasti
Pasal al-amal fi sirri manba'ul ikhlas. Ulama kata kerana beramal waktu ketika tempat sunyi itu tempat terpancarnya keikhlasan. Wal ikhlasu manba'ul hikmah. Ikhlas itu ialah tempat terpancarnya hikmah. Kalau kita nak dapat hikmah, itulah keadaannya. Sebab itu kita tengok ahli-ahli sufi, ulama-ulama tasawuf, mereka banyak amal mereka ketika khulwah. Mereka ada bilik khulwah, mereka ada bilik suluk, sunyi-sunyian seorang berzikir, bersolawat, beribu-ribu, berapa ribu, tempat-tempat sunyi, baca Quran, tempat-tempat sunyi. Sebab itu terbit daripada mereka ikhlas, terbit daripada mereka hikmah yang banyak. Kita rajin beramal depan orang, kan? Bila tak ada orang letak itu, macam mana nak dapat hikmah? Ini yang bagi salah satu kaedah atau cara nak dapat hikmah, iaitu amal kita waktu ketika sunyi-sunyi lebih banyak, lebih hebat daripada amal kita ketika di khalayak ramai. Baik, ada lagi dah? Ada lagi satu lagi saya tambah, iaitu apa? Tuan-tuan dan puan hadirin hadirat sekalian, iaitu dengan adab. Adab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, adab-adab kita dengan guru, adab-adab kita dengan orang tua, yang ibu bapa kita, dan juga adab-adab kita di dalam majlis ilmu. InsyaAllah dengan jaga adab kita akan dapat hikmah, kan? Pasal apa? Sebab kata ulama, wa bil adabi yufhamul ilmu. Dengan adab ilmu dapat difahami. Wa bil ilmi yasihul amalu. Dengan ada ilmu kita sah, amal kita sah. Jadi kita faham dengan ada ilmu bahawa amal kita sah. Dengan bahawa amal kita sah. Wal amalu wa bil ilmi wa bil amali tunalul hikmatu. Dan dengan ilmu itu akan tercapainya hikmah. Ini dia yang penting. Daripada awalnya kita jaga adab, insyaAllah ujungnya kita akan dapat hikmah, akan diberi dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya kepada kita. Baik, ini pentingnya kita mempelajari hikmah, kerana hikmah itu juga sebahagian daripada Al-Quran, sebahagian daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok sikit. Katanya, berkata Ibnu Athaillah di dalam hikamnya, tu baca hikam, jangan baca hukumnya. Baca hikam, hakami, baca hikam. Hikam dia bagi perkataan jamak, yakni jamak takzir daripada mufradnya hikmatun. Hikam bagi maknanya kata-kata hikmah, ucapan karamah. Jadi ucapan yang ringkas tapi terkandung di dalamnya ilmu yang luas, kan? Baik, maka hikam ni kita bagikan dalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak juga hadis-hadisnya, sabda-sabdanya yang dinamakan hadis jawami'ul kalim.
kalim. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, utitu bi jawami'il kalimi. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Artinya al-kalimatul qalilah ma'a ma'ani katsira. Kalimah yang sedikit tapi maknanya banyak. Kan? Tapi kita cakap pendek ya, tapi terkandung dalam cakapan yang pendek itu was ya. Itu panggil cakapan hikmah. Macam tu lah. Cakap sikitnya tapi terkandung dalam dia itu keluasan ilmu. Habis itu. Baik, cuba tengok dia sebut. Katanya tasbiqu. Boleh lagi nak insya-Allah tengok sikit ni. Tasbiqu anwarul hukama'i aqwalahum. Fahaisu sarat tanwiru wasalat ta'biru. Allah rekah ya dia cakap. Apa batang kataannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kataannya. Kita cakap 90 kataan, 1 tak ada apa. Tapi dia cakap 9 batang kataan. Masya Allah, terkandung dalam itu maklumat yang banyak. Mari kita tengok. Kalau tengok sebejak lalu memang tak ada apa terjemur tu. Tengok dia terjemur bagaimana. Artinya terdahulu oleh segala nur ma'rifat, segala hukama. Terdahulu akan segala perkataan mereka itu. Tuan-tuan faham ke mana? Kalau tengok 2-3 kali pun tak apa nak nampak kau. Tengok. Cuba tengok sekali lagi. Dia kata terdahulu oleh segala nur ma'rifat, segala hukama. Terdahulu akan segala perkataan mereka itu. Apa maksud? Baik, saya guna bahasa yang paling mudah lah, senang. Hukama ini asal maknanya orang-orang yang bijak. Hukama maksudnya dia jamak dari perkataan hakim. Hakimun hukama. Macam dengan alimun ulama. Itu mana? Alim ulama. Kan? Hakim hukama. Itu panggil hukama. Maknanya orang-orang yang bijak. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hikmah, kebijaksanaan, ilmu yang memberi manfaat, dan berikan kepada mereka. Maka tentang mereka ni, bila mana mereka nak bercakap, bila mana mereka nak bertutur, nak berbicara, maka cahaya makrifah yang ada dalam hati mereka tu pi dulu. Bukan cakap dulu, cahaya dulu kemudian. Tapi nurul makrifah tu, anwar tu pi dulu. Itu baru kataan ikut di belakang. Berarti mereka ini bercakap, bukan bercakap dengan fikiran, bukan bercakap dengan akal. Faham tak? Tetapi mereka bercakap dengan nur suluhan. Kan? Mereka juga bercakap bukan dengan nafsu, bukan dengan syahwat, tapi mereka bercakap dengan nurul ma'rifah, cahaya ma'rifah. Sebab itu, bila mana mereka bercakap dengan nur,
cahaya, bukan dengan syahwat, bukan dengan nafsu, maka perkataan mereka ni jatuh terus ke dalam hati orang. Ini yang orang panggil kalamun minal qalbi ilal qalbi, perkataan yang terbit dari hati sampai ke hati. Kan? Faham tak? Sebab tu kita tengok syekh-syekh yang hebat-hebat, para habaib kan, mereka tengok cakap jatuh terus di hati kita, lekat. Tak macam dengan Allah cakap masuk lubang telinga ni, keluar ni, tak sangkut dalam hati. Kerana apa? Kerana mereka cakap itu bukan dengan nur, tapi mereka cakap dengan nafsu dan juga dengan hawa. Ini kita nak tahu, seorang itu kalau dia bercakap dengan hawa nafsu, dengan syahwat, dengan keinginan dia turun nafsu, memang akan sangkut dekat telinga ya. Sikit-sikit tak masuk pun, hanya sedap dengar di telinga saja, tak boleh buat amal apa pun. Aku dengar tadi sedap dah sangat, tapi tak tahu nak buat apa. Kerana apa? Mereka bercakap bukan dengan nur. Faham tak? Tetapi orang yang bercakap dengan nur, nurnya pergi dulu, lepas tu perkataan kemudian insyaAllah akan jatuh dan lekat di dalam hati kita. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kita tak bercakap mengikut hawa nafsu. Sebab tu bila Nabi kita bercakap, jatuh terus dalam hati sahabat. Allah, sedang sahabat. Bila Nabi kita bercakap satu benda, jatuh terus dalam hati sahabat. Sahabat pun terus buat. Kenapa? Nabi kita bercakap bukan nafsu, bukan hawa, tapi dengan nurun nubuwah, nur ar-risalah, cahaya kenabian, cahaya kerasulan, jatuh dalam hati orang. Lepas tu dia boleh faham, sahabat faham apa yang Nabi sampaikan. Ini yang perlu kita cari ni. Maka mereka yang seumpama inilah dinamakan al-waris al-Muhammadi. Dia bagi waris pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ke semua ulama waris Nabi. Jangan ingat kita kata al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Bukan ke semua ulama pewaris Nabi, tapi ulama yang mewarisi Nabi dan mewarisi tiga perkara. Dia bagi wirasatul ilmi, wirasatul amal, wirasatul hal. Tiga ni. Ada hari ini ulama yang hanya mewarisi ilmu saja, tapi amalan tidak ada. Ilmu hebat, tapi amalnya tak ada. Tak semacam dengan amal Nabi. Ilmunya Masya Allah, bisyarah, pom, hebat, mengajar, pom, hebat. Tapi amal tak ada. Ada orang yang hanya mewarisi dua. Dia hanya mewarisi ilmu dan amal, tapi hal ni maksudnya kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar dalamnya tidak ada. Tetapi waris Muhammadi yang sebenarnya dia mewarisi tiga perkara: wirasah ilmu, wirasah amal, wirasah hal. Waris dia mewarisi ilmu Nabi, dia juga mewarisi amalan Nabi, dia juga mewarisi hal kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah namanya hukama, urafa, arifun billah. Orang yang arif dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana mereka bercakap, maka nur tu pergi awal lagi sebelum perkataan mereka sampai. Ila nur sampai terlebih dahulu, baru perkataan sampai. Lekat dah tuan-tuan? Lekat dah. Itu yang lekat dalam hati kita, ingat. Kata Habib ni begini, kata Syekh ni macam ni, kita ingat. Sebab mereka cakap dengan nur, bukan dengan nafsu. Mereka bercakap dengan ma'rifah.
kan, dengan hikmah. Itu baru sampai ingat kita belajar ni. Oh, ingat, tahu, lekat tak lupa. Ataupun kalau lekat tu payahlah nak lupa. Kita pergi mengaji, masuk dengan kat telinga ni, balik sini keluar sini. Apa dia ngaji tadi? Tak tahu. Apa dia tahu? Inilah bagi rahsia ilmu ini. Nak dapat itu, dan tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, seperti mana kita sebut 3 tadi. Pertama, zuhud, taqwa. InsyaAllah dapat hikmah. Yang kedua, kita beramal waktu pada tempat sunyi-sunyi lebih banyak daripada kita beramal di tempat yang terang-terang. InsyaAllah dapat hikmah. Yang ketiga, adabnya. Jaga adab, InsyaAllah akan diperolehi hikmahnya di situ. Baik, nanti kita ulang sekali lagi lah. Tengok kata, maka sekira-kira qadar mana yang jadi menerang oleh nur ma'rifat mereka itu akan hati mereka itu, maka niscaya sampailah oleh nur lafaz ibarat mereka itu kepadanya. Dapat ikut keterangan seorang itu. Tengok, kalau seorang itu dia ada nur, dia kuat, maka lafaz yang dia cakap itu orang mudah faham dengan mudah dan juga dengan kuat. Itulah situlah. Tetapi kalau seseorang itu sampai dekat dia sikit, maka dia faham sikit saja. Contohnya, bila seorang guru dia bercakap, maka anwarnya, cahaya yang ada dalam dirinya itu keluar terlebih dahulu masuk kepada dada anak murid. Masalahnya tuan-tuan, anak murid ni lah nak menerima nur tu tak sama. Ada yang terima sikit, ada yang terima besar sikit, ada yang besar lagi, ada yang banyak. Jadi sekadar murid itu menerima nur daripada guru, murid tu faham takkan kadar nur tu? Faham tak? Jadi kita faham tu apa yang tu guru suruh, dia mengikut nur yang sampai dekat kita. Kalau nur yang sampai kat kita tu banyak, maka kita faham banyak. Tapi kalau nur yang sampai kepada kita, nur dia tu sampai dekat kita sikit, faham sikit. Sebab tu kalau kita tengok kan setengah mutarajjim Habib Omar, antaranya adalah Habib Zindan kan. Tengok dia terjemah, dia tak pakai tulis langsung. Dia terjemah pro. Habib Omar cakap sampai habis, dia terjemah balik. Saya tengok sendiri. Ketika Habib Omar datang di daerah Habib Zindan, dia terjemah. Habib Omar ni cakap daripada awal sampai habis tak berhenti. Maka Habib Zindan terjemah daripada awal sampai habis tak berhenti sebiji pun tak jatuh sikit sangat. Kenapa dia boleh terjemah daripada awal sampai habis tu? Kerana anwar nur Habib Omar itu masuk dalam dirinya banyak, penuh. Dia boleh ingat balik, dia boleh ulang balik apa yang diulang, apa yang disebut oleh Habib Omar. Nur tu kan? Masalahnya sekarang bukan kelemahan guru, kelemahan murid menerima nur tu. Pasal apa dia murid ini tak boleh terima nur guru banyak? Ini masalah yang ada pada dia. Hati dia tak bersih, tak suci, tidak banyak berzikir kan. Tapi kalau hatinya suci, bersih, nur tu masuk banyak, maka segala rahsia-rahsia guru itu sampai ke dalam hatinya banyak. Di situ. Sebab itu bila kita bercakap bab ni, betul ke? Tak tahu lah. Tengok macam mana para sahabat menerima ilmu dari Rasulullah SAW. Zaman sahabat mana ada kitab? Zaman sahabat mana ada alat tulis? Zaman sahabat mana ada rakam? Tapi mereka boleh ingat semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah nurun nubuwah, nurul risalah. Cahaya Nabi kita tu dah sampai ke dalam hati mereka.
Mereka menerima cahaya itu. Kemudian Nabi kita bercakap. Bila bercakap, sampai sebiji. Ingat tak lupa. Kalau tidak, tak sampai dah ilmu itu kepada kita. Kan? Allahu Akbar. Ini penting. Maknanya murid-murid kena cari kebersihan jiwa supaya nur itu, cahaya itu ada dalam diri kita. Bila nur masuk, mudahlah kita nak menerima perkataan-perkataan ulama. Kita dapat faham segala rahsia dan makrifat. Kemudian katanya bermula hukama, iaitu saja ulama billah. Asyidullah Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhaman mashkura wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan maghfura. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله. Jazakallah khairan katsira. Tuan-tuan saya ucapkan kepada tuan guru kita di atas penyambungan pengajian kita Tuturul Waisiyah. Jadi sebelum kita salat Isya, yang pertamanya esok malam biasa kuliah Ustaz ini di Taman Jadi. Kemudian hari Khamis kita ada kuliah perdana bersama dengan Ustaz Fawaz Makan. Kuliah Maghrib di sini bersama Ustaz Fawaz Makan 17 hari bulan. Jadi sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.